oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, ahlan, wa sahlan, wa marhaban bikum. Marilah sama-sama kita membaca doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Tik-tok, tik-tok, kring, kring, kring. Terima kasih kepada Puan Siti Nur Aziati binti Saharudin selaku pensyarah subjek zakat kami. Kami dari kumpulan 2 akan mempersembahkan choral speaking yang bertajuk Zakat Pendapatan. Ha? Zakat Pendapatan? Ha? Ha? Ish, zakat pendapatan. Oh, ha, zakat pendapatan. Saya Siti Sarah. Saya Mira Syamiri. Saya Hazira Adamiyah. Saya Nur Ezni Syafina. Dan saya pula Siti Nur Basira. Yang pertama, definisi zakat pendapatan ialah disebut dalam alaman al-mustasfad, iaitu harta pendapatan yang diperolehi daripada kerja dan usaha yang dilakukan sama ada dalam bentuk gaji, upah, subsidi, allowance, bonus, wang sagu hati, pencen, hadiah, hantaran, pampasan, pusaka dan lain-lain. Semua pendapatan sama ada yang bersifat pengajian atau pendapatan bebas mesti dikira dalam pembayaran zakat. Zakat pendapatan juga dikenali sebagai alamat al-mustasfad, iaitu semua jenis upah, imbuhan, bayaran atau hasil yang diperolehi daripada kerja atau usaha yang dilakukan sama ada secara tetap atau sekali-sekala. dua jenis-jenis zakat pendapatan ialah Zakat harta, penggajian dan upah kerja, yang bermaksud harta yang diperolehi oleh seseorang hasil daripada pekerjaan yang dilakukannya untuk pihak lain sama ada kerajaan, swasta atau individu dengan melakukan sebarang usaha dalam bentuk fizikal, sumbangan idea atau kedua-duanya dalam tempoh yang dipersetujui bersama, sama ada secara tahunan, bulanan, mingguan, harian atau jam. Contoh, gaji, upah, bonus, tuntutan kerja lebih masa, gratuiti, pampasan, pencen, hadiah, anugerah dan insentif. Hasil esos iaitu skim pilihan saham pekerja dan sebagainya. Kedua, zakat harta pemberian atau sumbangan. Ia bermaksud harta yang diperolehi oleh seseorang bukannya hasil daripada pekerjaan yang dilakukannya. Ia merupakan pemberian yang diterima sama ada individu atau institusi dalam tahun semasa dalam berbentuk harta zakawi yang bukan dalam bentuk harta tetap iaitu al-aqar dan bukan merupakan nafkah wajib. Contoh, hibah, hadiah, sagu hati, pencen pasangan dan sedekah. Contoh lain, pampasan, harta pusaka dan mahar perkahwinan. Ketiga, zakat harta kerja bebas, iaitu harta yang diperolehi oleh seseorang hasil daripada pekerjaan yang dilakukannya sendiri tanpa ada kaitan dengan pihak lain dalam bentuk kerja bebas atau perkhidmatan profesional. Contoh, bayaran perkhidmatan konsultansi profesional seperti peguam, arkitek, doktor klinik atau hospital swasta dan sebagainya. Contoh lain, bayaran projek yang diterima oleh kontraktor dan keuntungan projek bermusim. Keempat, zakat harta al-mustawalat, iaitu segala harta yang diperolehi daripada harta yang tidak diwajibkan zakat tetapi mendatangkan pulangan atau pendapatan dengan cara sewaan atau jualan hasilnya. Contoh, hasil sewaan rumah, bangunan, kilang, premis, perniagaan dan sebagainya. Contoh kedua, hasil sewaan kenderaan, pengangkutan, peralatan, aset atau sebagainya. Contoh ketiga,
hasil yang dikeluarkan oleh binatang ternakan seperti susu, telur, madu dan sebagainya yang dijual. Yang ketiga, cara kiraan zakat pendapatan ialah Terdapat 3 kaedah untuk mengira zakat pendapatan. Yang pertama, 2.5% atas jumlah pendapatan kasar setahun jika pendapatan tersebut melebihi nisab. Yang kedua, membayar zakat setelah menolak perbelanjaan asas yang dibenarkan untuk mengikut panduan LHDN atau Ketetapan Majlis Agama Islam Negeri. Dan terakhir ialah membayar zakat setelah mengambil kira tanggungan sebenar. Di sini saya akan menunjukkan kiraan bagi pendapatan cukup nisab ialah di mana pendapatan setahun termasuk gaji, allowance serta bonus hendaklah ditambahkan kesemuanya. Kemudian ditolakkan perbelanjaannya. Sebagai contoh, gaji pendapatan sebanyak RM58,000 dan perbelanjaan sebanyak RM31,000. Maka RM58,000 tersebut ditolakkan dengan RM31,000, maka bakinya adalah RM27,000. RM27,000 tersebut hendaklah ditolak cantuman tabung haji iaitu sebanyak RM500. Baki tersebut adalah RM26,500. Akhir sekali, RM26,500 hendaklah didarabkan dengan 2.5% untuk mengetahui zakat yang wajib dibayar. Maka zakat yang wajib dibayar ialah RM66,250. Yang keempat, syarat-syarat zakat pendapatan ialah Syarat-syarat khusus zakat pendapatan ialah yang pertama, mestilah Islam. Hanya pendapatan orang Islam sahaja yang wajib dikenakan untuk membayar zakat. Syarat yang kedua, mestilah orang itu merdeka, iaitu bebas daripada penghambaan. Zaman sekarang memang tiada khususan untuk penghambaan, tetapi para ulama telah mensyariatkan yang bahawasanya orang itu mesti bebas daripada penghambaan. Syarat yang ketiga pula ialah pemilikannya mestilah sempurna. Hanya pendapatan yang berada di bawah kawalan seseorang sepenuhnya sahaja yang wajib dikenakan zakat. Gaji KWSP yang dipotong tidak dikira sebagai pendapatan kerana seseorang tidak dapat memanfaatkan duit tersebut sehingga tiba masanya. Keempat ialah cukup nisab, iaitu pendapatan mestilah ditolak daripada keperluan asas, dan keperluan asas tu kalau melebihi daripada minimum wajib zakat iaitu 85 gram emas, kita diwajibkan untuk membayar zakat. Syarat yang kelima ialah cukup haul, iaitu cukup tempoh setahun hijrah pendapatan daripada pekerjaan tersebut. Di sini terdapat dua pendapat, iaitu pendapat yang pertama, sesiapa yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai harta yang cukup tidak diwajibkan untuk berzakat kecuali genap setahun hasil haul pemilikan. Dan yang pendapat yang kedua ialah sesiapa yang mempunyai harta yang mencukupi diwajibkan untuk membayar zakat. Daripada pendapat kedua inilah zakat pendapatan di Malaysia dibuat melalui potongan gaji bulanan. Syarat yang terakhir pula ialah pendapatan mestilah pendapatan yang halal. Pendapatan yang diperoleh daripada sumber yang haram seperti riba, perjudian dan seumpama dengannya hendaklah ditolak dari kiraan pendapatan yang dizakatkan. Pendapatan dari sumber yang haram ini akan diserahkan kepada pihak Baitulmal. Dan yang kelima, dalil bagi zakat pendapatan pula ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Surah Al-Baqarah ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik
dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya, lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. Padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu, kecuali dengan memejamkan mata padanya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi sentiasa terpuji. Dalil ni dia nak maksudkan kita kena bagi zakat yang kita nak keluarkan tu mesti daripada hasil pendapatan kita yang halal, bukan hasil pendapatan kita yang haram. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, setiap Muslim diwajibkan bersedekah, iaitu berzakat. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, kalau kami tidak memiliki harta, bagaimana? Jawab baginda, bekerjalah dengan sepenuh tenaga bagi menyara diri, kemudian bayarlah zakat. Mereka bertanya lagi, kalau kami tidak mampu? Jawab baginda, berilah pertolongan kepada orang yang berhajat. Mereka berkata lagi, kalau kami tidak berupaya? Jawab baginda, maka buatlah perkara kebaikan dan cegahlah daripada keburukan. Sesungguhnya perbuatan itu bagi kamu dikira sebagai sedekah. Riwayat Al-Bukhari. Kat sini Nabi nak cakap, Nabi pun suruh kita buat benda baik. Walaupun kita tak mampu nak bagi sedekah, disuruh kita buat baik. Sebab buat baik tu dianggap sebagai sedekah, iaitu zakat. Berdasarkan hadis ni, Al-Qurtubi berpendapat bahawa zakat pendapatan adalah wajib dibuat. Terimalah pantun daripada kami. Untuk keubat si daun sirih, Ambil air halal agak secangkir. Kita ingin harta yang bersih, bisa berbagi dengan orang fakir. Zakat dikeluarkan biar harta bersih. mengeluarkan zakat memang disuruh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير